Nak tahu apa yang saya telah buat ni? Kita tengok lepas ni. Saya akan ceritakan secara detail. Okey. So tadi saya cakap kita kena buat. Kalau kita rasa kita nak berjimat, kita nak lebih berdisiplin dalam penggunaan tenaga elektrik, jadi kita cubalah buat satu buku rekod atau buku log penggunaan elektrik kita sebulan. Okey. So ini contoh buku log saya, simple je, ini dalam bentuk Excel. Kalau malas nak bentuk Excel, boleh juga tulis tangan je at least kita rekod supaya kita dapat monitor penggunaan tenaga elektrik kita lah. So ini bentuk mudah lah, bentuk ringkas. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu apa maksud-maksud dia. So sebelum tu kita cuba kenal dululah, kita cuba kenal dulu blok-blok dalam bil elektrik kita. Okey. Kalau kita perhatikan kat sini, ini adalah bahagian blok-blok bil elektrik kita lah. Okey, kita ada blok 1 penggunaan elektrik 200 kW/h, blok 2 100, blok 3 300, blok 4 300 dan seterusnya blok 5 lah. Okey. So kita kena tahulah bila kita dah jam ke blok-blok yang lebih tinggi, so penggunaan elektrik ni akan lebih tinggi. Kalau kita tengok kat sini, harga dia lebih tinggi lah. Okay, saya alih sikit lah, tak apa, kecilkan sikit. Okay. Right, for example dalam kes ini, kalau kita perhatikan, harga akan meningkat apabila kita sampai ke satu blok. Okay, itu memang tak boleh dinafikan. Jadi kita kena set dalam mind kita lah, kita kena target, check balik kita punya bil, penggunaan bil kita ni biasanya monthly kita berapa. Jadi kita janganlah terlalu nak berjimat sangat pun susah juga kan. Jadi kita kena target. Jadi dalam kes ini target dia, contoh lah, dalam kes ini saya target bil saya sampai blok 3 je maksimum. Jadi penggunaan elektrik saya lebih kurang 600 kW/h sebulan. Jadi kalau kita kalikan dengan nilai harga setiap blok, kita akan dapat nilai-nilai inilah, RM43.60 untuk blok yang pertama, blok kedua RM33.40, blok ketiga ni RM154.80. So total untuk bulan yang saya target tu RM231.80. Tu limit saya. Okey, contoh kalau kita boleh buat lah, kita target limit tu dulu. Okey, tapi bila kita dah jam masuk ke blok 4, confirm kita punya bil memang akan naik lebih tinggi, sebab blok ini harga dia lebih tinggi. Jadi kita mesti akan lebih daripada 231, bukan lebih sikit-sikit, lebih dia banyak. Yang itu buat kita terkejut bila kita dah masuk blok 4. Okey, dalam kes ini contohnya saya target saya nak 600 kW/h sebulan. So bil saya memang tak lebih daripada RM231.80. Saya dah letak dalam bajet belanjawan saya RM231.80. Tak boleh lebih daripada ni. So kita set. Jadi bila kita dah set, harga ini jumlah sebulan 600 kW per sebulan. Jadi sebulan ada 30 hari, kita kira lebih kurang. So dalam kes ini saya bahagikan dengan 30. So purata penggunaan saya sebulan adalah sebanyak, purata penggunaan saya adalah 20 kW/h sehari. Ini sehari, target yang mesti dipenuhi. Maknanya sebulan kita boleh guna 20 kW sehari sahaja. Kita kena set dalam kepala kita. Kita kena set penggunaan kita 20 kW sehari je. Okay. So macam mana pula kita nak follow benda ni? Okey. Kita cuba amalkan pengambilan meter kita setiap hari. Maknanya kita ambil selang 24 jam. For example dalam kes ini kita ambil kita punya bil setiap pukul 7 petang. Kita balik kerja je, kita ambil data kita, meter kita. Kita nak rekod. Sekejap je benda tu. Kalau kita rasa malas, kita willing to pay more, go ahead. Tapi kalau kita rasa kita nak cuba benda ni untuk kita langkah penjimatan kita, untuk langkah disiplin kita dalam penggunaan tenaga elektrik, kita cuba buat. Okay, kita ambil setiap pukul 7 petang.
Every 24 hours lah. Bila petang kita ambil bacaan. So kita nak buat macam mana rekod bacaan kita ni? Kita rekodkan di sini. For example, untuk bil bulan 7 2020. Jadi saya ambil lah tarikh mudah 1 hari bulan 6 2020, hari pertama. Yang ini hari pertama sehingga ke hari 30. Lepas tu kita ambil meter sebelum. Maknanya meter sebelum tu meter yang last bil kita hari tu. Lepas tu meter selepas tu maknanya meter yang kita ambil selepas sehari kita gunakan. Yang ini adalah penggunaan yang sebenar lah. Penggunaan sebenar yang kita gunakan lah setiap hari tu. Okey. Dan ini apa yang target kita. Adakah target kita tersasar, terlebih guna atau kita kurang guna? Kalau kurang guna bagus. Kalau terlebih guna, kita kena standby lah yang bil kita akan meningkat bulan ini. Kalau kita tak lakukan langkah-langkah penjimatan. Alright. For example, dalam kes ini kita tengok hari pertama meter sebelum 20,000 kilowatt per hour. Meter lepas sehari kita guna, kita dapat meter 20,020. Jadi penggunaan sebenar kita adalah 20 kilowatt per hour. Jadi kita target tadi berapa? 20 kilowatt per hour. Jadi 20 tolak 20, 10. Jadi penggunaan kita capai target minimum. Settle kat situ. Esoknya pula kita bawa balik meter 20,020 ke sini. Okay. And then kita guna, kita next 24 hoursnya kita try 20-30. Kita guna 10 kilowatt per hour je sehari. Macam tak logik kan? Ni nak buat contoh lah. Jadi kita nampak kat sini negatif 10. Wah, kita jimat negatif 10 kilowatt per hour. Kita jimat 10 kilowatt per hour pada hari itu. Maknanya bil kita mungkin akan lebih rendah daripada RM231.80 tadi. So kita keep on jalan. Nextnya kita bawa pula bil 20-30. Tapi kali ini kita guna 20-50. 20 kita guna untuk hari ketiga ni. So masih lagi negatif 10. Selamat. Okay, maintain. Kita bawa pula 20,050 pada hari keempat. Kali ini kita guna banyak sikit. 20,090 kita dapat detect. 40 kilowatt per hour hari tu kita guna. Maknanya kita dah guna ekstra. Sepatutnya kita perlu 20 kilowatt per hour per day, tapi kita guna 40. Jadi double. Jadi bila kita tengok perbezaan kita kat sini, daripada kita tolak 10 tadi, kita dah lebih 30 kilowatt per hour. Tuan-tuan dan puan-puan, lebih 30 kilowatt per hour. Kesannya sangat kritikal. Kenapa saya cakap kritikal? Seolah-olah you all dah guna extra 30 kilowatt per hour pada blok 4. So korang kalikanlah dengan 54 sen tadi, 55 sen tadi. So memang akan tinggi lah kalau tak jaga-jaga. Okay. So kita keep on track macam tu lah. Sehingga hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 dan hari ke-8. Okay. So kat sini lah kita punya monitoring. Jadi bila kita dah lebih 30, maknanya next day tu kita cubalah berjimat sikit. Mungkin aircon kita tak pakai hari tu. Pakailah kipas kan. Okay. Kalau sebelum ni tiap-tiap hari kita gosok baju, pagi, petang, siang, malam gosok baju, bagilah gosok baju seminggu sekali, macam tu. Jadi kita cuba monitor benda ni, cuba kurangkan. Kalau kita tak dapat kurang banyak pun, kita dapat kurang sikit pun, insya-Allah kita akan nampak kesan pengurangan penjimatan tu. Okey. Ni contohnya lah ni, saya dah sedar lebih 30 kat dalam kes ni, saya cuba berjimat. Setiap hari saya guna 10 kilowatt je. 10, so saya back in track. Kosong balik. Jadi maknanya by hari ke-8 tu saya punya bil maintain balik ke RM231.80. Okey. Cuba kita buat benda ni sampai ke hari ke-30. Saya jamin memanglah kita kata kita target RM231.80, tapi saya rasa saya dah buat benda ni 3-4 bulan. Alhamdulillah ia berlaku penjimatan kerana kita ada disiplin dalam penggunaan tenaga elektrik. Jadi kalau kita bukan nak jimat banyak. For example, kalau sebulan tu kita belanja RM500 untuk bil, kalau kita buat langkah ini, kita dapat monitor, insya-Allah sekurang-kurangnya kita boleh jimat jadi 400 ke 300 pun cukup banyak dah. Cukup banyak. Bukannya kita nak jimat sampai beratus-ratus lebih kan. Jadi kita cuma nak monitor benda ni penggunaannya. Kenapa penggunaan ni monitor ni penting? Okey. Saya akan explain benda tu selepas
saya tunjuk target bil kita ni. So kita boleh cuba buat benda ni. Saya recap balik apa yang saya buat ni tadi. First kali kita cuba fahamkan blok-blok dalam bil elektrik. Kita letak satu target blok kita based on average penggunaan kita lah. Janganlah sampai bergelap rumah pula. Okay. Saya target kat sini blok 3. Saya rasa bagi saya penggunaan pada blok 3 ni dah cukup mewah lah. Kemampuan blok 3 ni kita boleh on aircon, 2 aircon. Okay, lampu pun kita biasa-biasa guna pada keadaan yang perlu. Lebih daripada cukup blok 3 ni. So, sampai blok 3 total bil kita RM231.80. So, pada blok 3 ni sebulan kita guna 600 kW per hour. Jadi kita bahagikan dengan 30 hari. Sehari kita guna hanya 20 kW per hour. Set dalam mind kita. Kita kena guna 20 kW per hour je. Macam mana nak kira benda ni? Kita tak adalah pakai alat yang canggih. So, caranya kita lock. Kita logbookkan. Kita buku lockkan dalam bil lock kita ni. For example, buat macam ni je, simple je. Tulis tangan pun boleh, pakai Excel pun boleh. Kalau malas sangat, tulis tangan je. Letak buku ni kat tepi pintu kita. Sebelum masuk rumah tu, setiap kali balik kerja, pukul 7 petang. For example, setiap hari pukul 7 petang, kita lock meter elektrik kita. Jadi kita boleh tahu penggunaan kita seharian. After 24 hours lah. Okay. Contoh-contoh tadi, cara macam mana tadi, saya dah explain. Jadi kita boleh monitor based on negatif ke positif penggunaan kilowatt per hour kita, tenaga kita. Jadi at the end of the month, kita dapat positif. So be prepared yang bil kita tu akan lebih daripada target kita tadi. 200 berapa tadi? RM31.80. Kita boleh agak lah. Mana 3 hari ke 4 hari sebelum bil kita sampai, kita boleh agak. Yes, bil kita mesti akan atas daripada RM231.80. Tapi bila 2-3 hari sebelum bil sampai, you all dapat negatif. So that means you dah lakukan penjimatan hari itu, bulan itu, iaitu lebih murah daripada bil yang kita jangkakan, RM231.80. Okay. Right. So kalau kita boleh jimat, lagi bagus. Kalau kita boleh kurangkan, that's good dah. Idea saya lock ni adalah untuk mengurangkan penggunaan, bukan nak jimat banyak pun. Untuk kurangkan. Percayalah ia akan berjaya. Percayalah ia akan berjaya. Kenapa saya kata berjaya? Sebab saya dah cuba buat benda ni. Saya buat dalam 3-4 bulan. Alhamdulillah berkesan dalam penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Kita lebih disiplin. Kita nak lebih disiplin, itu saja. Seolah-olah kita clock in masuk kerja. Seolah-olah kita tengok bajet kita dalam beg duit, dalam wallet kita ada RM50. Kita belanja RM50 tu dia lah seminggu. Jangan not more than that. Nampak? Kita disiplin dalam penggunaan tenaga elektrik. InsyaAllah kita boleh berjimat. Alright, terima kasih.